pembinaan sementara yang telah dikumpulkan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, yang diuruskan oleh pihak individu, pertubuhan seperti masjid dan sebagainya. Daripada segi jumlah keluarga, setakat ini kita kumpulkan seramai lebih daripada 9,000 keluarga. 9,000 keluarga yang ditempatkan di pusat-pusat pembinaan sementara. Dan sehingga jam 8 pagi tadi dianggarkan sekitar 11,598 mangsa masih lagi berada di pusat-pusat perpindahan ataupun berada di pusat-pusat perpindahan sementara, dan jumlah 54 pusat-pusat perpindahan sementara masih lagi aktif, dan ini juga melibatkan seramai atau sebanyak 2,892 keluarga di negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, pada ketika itu juga kita telah mencatatkan sebanyak 25 jumlah kes kematian di negeri Selangor, dan ini menyatakan bahawa jumlah ini tidak meningkat. Yang terakhir ialah kira-kira semalam ataupun 2 hari lepas angka ini mencecah 25 orang, dan hari semalam dan hari ini tidak ada sebarang kes-kes baru dilaporkan. Dan bagi pihak kerajaan negeri, insya-Allah mulai esok kita akan mengenal pasti keluarga-keluarga yang telah kehilangan nyawa ini untuk kita sampaikan sumbangan 10,000 sebagaimana yang telah saya umumkan pada 23 hari bulan Disember yang lalu. Mengambil kira latar belakang ini, maka kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk membatalkan sambutan ambang tahun baru yang telah direncana sekitar bulan Oktober yang lalu. Dan untuk menggantikan program tersebut, kita akan menganjurkan majlis tahlil, bacaan doa selamat dan zikir munajat di seluruh masjid-masjid negeri Selangor, dan perkara ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Bagi surau-surau dan musala-musala, rumah-rumah dan juga tempat-tempat semayang di seluruh negeri juga digalakkan untuk menyertai aktiviti yang dilaksanakan, dan bolehlah disusun mengikut kesesuaian dan pelaksanaan lain-lain. Bagi pihak-pihak secara individu ataupun peribadi, ataupun bagi pihak-pihak secara syarikat dan kumpulan-kumpulan yang ingin menganjurkan, kerajaan negeri juga menasihatkan supaya membatalkan program sambutan tahun baru ini sebagai tanda menghormati dan tanda kita bersipati dengan kejadian banjir yang telah melanda bermula 18 hari bulan yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hari ini sebenarnya saya ingin mengumumkan secara lebih perinci bagaimana bantuan RM1,000 yang telah saya umumkan pada hari Selasa tahun minggu lepas, dan bagaimana mekanisme setelah mendengar pelbagai pandangan dan juga pelbagai cadangan-cadangan yang telah dikemukakan sama ada oleh pegawai-pegawai di Pejabat Daerah Tanah. Kita rujuk juga dengan Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan kita rujuk juga pandangan-pandangan masyarakat yang datang di laman-laman sosial media pimpinan-pimpinan kerajaan negeri. Justru kita telah mengkategorikan 3 kategori yang akan menerima bantuan Selangor Bangkit ini. Yang pertama adalah mangsa yang duduk di pusat perpindahan sementara awam yang dikendali oleh pihak kerajaan negeri. Yang kedua, mangsa yang duduk di pusat perpindahan sementara swasta ataupun persendirian. Dan yang ketiga, mangsa yang dikesan banjir, yang terkesan dengan banjir tetapi tidak berpindah di pusat-pusat perpindahan sementara awam ataupun swasta. Pendaftaran bagi kategori ini akan bermula hari Rabu 29 hari bulan Disember 2021 secara berperingkat. Dan bagi kategori ketiga pula, iaitu mangsa yang tidak berpindah ke pusat perpindahan sementara, pegawai dan anggota akan membuat pendaftaran rumah ke rumah supaya anda semua tidak perlu ke mana-mana, dan ini akan dilaksanakan bermula pada 3 Januari tahun 2022. Anda hanya perlu membuat laporan polis jika hilang dokumen kad pengenalan. Tidak ada keperluan untuk membuat laporan polis untuk tujuan mendapatkan bantuan program banjir kerajaan negeri. Bagi mereka yang hilang dokumen pengenalan diri, di setiap OSC ataupun kita akan
Bagi kategori pertama dan kedua, perkumpulan nama, maklumat dan ketua isi rumah akan dibuat melalui One Stop Center yang berpusat di PPS ataupun lokaliti-lokaliti yang akan ditetapkan oleh pihak kerajaan negeri. Dan sebahagian besar daripada mereka sebenarnya bagi saya tidak memerlukan pendaftaran semula kerana ada yang telah mendaftarkan melalui borang-borang sebelum ini. Dan yang kedua, senarai nama, maklumat dan perincian itu telah ada melalui PPS masing-masing. Jadi untuk mengisi ruang-ruangan kosong mereka yang tidak lengkap dan sebagainya, kita akan wujudkan One Stop Center yang akan diketuai oleh pejabat-pejabat daerah untuk pendaftaran ini. Dan juga bagi mereka-mereka yang tidak sempat ataupun tidak sempat ke PPS atau memilih ke PPS, juga saya galakkan untuk datang di sini pada masa-masa yang kita akan tetapkan, dan kita akan umumkan pusat-pusat sehenti ataupun One Stop Center yang akan turut diisi oleh jabatan-jabatan tertentu seperti pihak polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Tanah dan Daerah dan sebagainya. Dan tidak ketinggalan, kita akan turut menempatkan pegawai-pegawai di pusat-pusat zakat, kerana di bawah pentadbiran kerajaan negeri pada waktu ini kita ada bantuan yang diumumkan 1,000, pengumuman di peringkat federal juga ada 1,000, dan juga bagi yang Muslim, pihak Badanan Pengurusan Zakat Negeri Selangor juga akan memberikan sumbangan RM600 kepada mangsa-mangsa yang terkesan. So kita akan wujudkan One Stop Center ini untuk memudahkan mereka datang, mendaftar ataupun memaklumkan dan sebagainya. Dan pengesahan daripada pimpinan lokaliti sudah mencukupi untuk mendapatkan ataupun melaksanakan penyerahan ini, ataupun melaksanakan sumbangan ini, ataupun mendaftarkan diri dalam program sumbangan ataupun bantuan Selangor Bangkit yang saya telah umumkan. Kalau saya boleh simplifikan, pertama, mereka yang tinggal di PPS awam, PPS swasta, ya. Nama-nama mereka telah didaftarkan, nama-nama mereka sudah ada, nombor IC-nya sudah ada dan segalanya sudah ada. Ini semua tidak memerlukan pendaftaran semula. Sebaliknya, bagi kategori ketiga yang tidak berpindah ke PPS, kita akan mewujudkan One Stop Center, dan juga kita akan menggerakkan tim Selangor Serve dan pasukan komuniti kita untuk pergi rumah ke rumah bagi mendapatkan nama-nama mereka yang terlibat ataupun individu ataupun keluarga-keluarga kita yang terlibat, khususnya selepas 2 ataupun 3 hari bulan Januari nanti. InsyaAllah menjelang hari Rabu ataupun Khamis ini, InsyaAllah 2-3 hari ini kita akan boleh menyerahkan kepada kategori pertama terlebih dahulu, supaya kita dapat menyegerakan pemberian sumbangan-sumbangan kepada isi keluarga ini. Secara mudah dan hitung kasar, kita ada 9,000 lebih keluarga pada ketika ini, ya. Kita ada 9,000 lebih keluarga pada hari ini, dan saya menjangkakan dengan perumahan yang tidak mengeluarkan diri di beberapa lokaliti tertentu, kita akan dapat kita akan dapat menunjukkan pertambahan, mungkin angkanya mencecah 15 hingga 20,000 keluarga-keluarga yang terkesan dan terjejas akibat COVID-19. Saya juga ingin memaklumkan, sebagaimana yang dimaklumkan oleh pegawai daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan, mereka juga akan menganjurkan penyerahan mereka sendiri, tetapi sebagai tanda perkongsian dan memudahkan urusan mereka, kita akan hantarkan senarai ini kepada pihak persekutuan supaya mereka boleh menyampaikan serahan sumbangan-sumbangan yang diberikan. Itu antara program sumbangan ataupun bantuan banjir yang kepada ketiga kategori. Dan kategori ketiga ataupun kategori terakhir yang tidak berpindah dan sebagainya, kita akan menguruskannya dalam selepas beberapa waktu, kerana kita ingin menguruskan nama-nama dan kumpulan ataupun keluarga yang sudah terkesan dalam PPS masing-masing. Dalam One Stop Center nanti kita akan turut letakkan beberapa pegawai-pegawai daripada jabatan-jabatan berkenaan seperti PDAM, seperti JKM, seperti zakat yang saya sebutkan tadi, dan mungkin jabatan pendaftaran jika ada
ke, ke kebenaran daripada mereka, supaya segala urusan kehilangan dokumen, segala urusan pendaftaran dapat dibuat di One Stop Center. Setelah itu nanti kita akan announcekan mungkin minimum satu daerah satu, dan kalau ada keperluan kita boleh tambah mengikut kepada keberkesanan lokaliti-lokaliti yang telah ditetapkan. Untuk maksud tersebut juga saya ingin memaklumkan, pagi tadi saya telah menerima sumbangan dapur masak daripada syarikat MRCB, dan mereka menyatakan komitmen untuk menambah lagi jumlah dapur-dapur masak itu. Setakat ini baru 1,000. Justru kita mensasarkan dengan sumbangan lebih daripada 3.23 juta yang kita terima tadi, kita juga akan membelikan semua dapur-dapur masak dan gas kepada semua keluarga-keluarga yang terjejas, kerana ini adalah basic untuk mereka meneruskan hidup, dan itu akan dilaksanakan bersekali dengan sumbangan Selangor Bangkit dan juga dengan program sumbangan-sumbangan yang lain. Kita juga bersedia menerima sumbangan-sumbangan kewangan dan juga sumbangan-sumbangan yang melibatkan barangan seperti yang disumbangkan oleh MRCB dan sebagainya. Berkenaan dengan program pembersihan, setakat ini pihak KDEB Waste sebagai agensi pelaksana yang dipertanggungjawabkan telah pun mengutip sebanyak 13,699.55 tan sampah banjir saja ataupun sisa banjir saja, dan impak keuangan terhadap projek ini ataupun program ini setakat ini adalah sebanyak 6.031 juta ringgit Malaysia. Dan kita anggarkan hal ini akan berterusan bertambah dengan banyak, dan kita telah melaksanakan satu proses, iaitu penutupan jalan untuk membantu melancarkan proses pengutipan sampah di jalan-jalan sekitar Hulu Langat yang ditutup selama 2 jam dari 8 pagi hingga 10 pagi untuk memberi laluan kepada KDEB Waste memungut sampah-sampah, kerana berlaku kesesakan dan menghalang lori-lori KDEB Waste melakukan kutipan dengan lancar, dan kadang-kadang mengambil masa lebih daripada 2 jam untuk sampai ke destinasi-destinasi pungutan yang telah diselesaikan. Hari ini saja 48 buah roro dan M-roll telah digerakkan bersama dengan mesin jengkaut dan sebagainya, dan kita akan melihat bagaimana kesimpulannya. Di peringkat awal kita ingin laksanakan 2 hari, namun untuk di kawasan Hulu Langat ini kita telah membuat keputusan untuk melaksanakan langkah ini pada setiap hari kecuali hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Mengapa? Kerana kita dapati jumlah sukarelawan yang datang ke ke lokasi-lokasi ini sangat ramai pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi kita tak nak mengganggu proses sukarelawan, tapi hari-hari lain sukarelawan masih boleh datang selepas jam 10 pagi untuk melaksanakan pungutan-pungutan sampah, kerana kita dapati yang terbiar lama bukan tidak mahu dipungut atau tidak ada keupayaan memungut, tetapi kerana jalan telah diblok ataupun jalan telah dihalang oleh kenderaan-kenderaan sukarelawan. Dan dalam masa yang sama kita turut mengeluarkan dan menarik banyak kenderaan-kenderaan, dan saya rasa pihak Majlis Tempatan telah memaklumkan kepada pihak-pihak yang lain. Bagi daerah Kelang, kita mungkin sedang meneliti kemungkinan untuk melaksanakannya di Padang Jawa ataupun di Seri Buda, namun ia bergantung kepada kesesuaian daripada masa ke semasa. Kalau kita nak laksanakan, kita akan buat pengumuman minimum 1 hari awal supaya orang boleh bersedia, dan juga kita boleh merancang pengurusan sisa pepejal dan juga banjir yang ada pada hari ini. Saudara-saudara dan tuan-tuan sekalian, saya juga ingin mengambil maklum beberapa perkara yang ditimbulkan di dalam sosial media dan sebagainya, iaitu berkenaan yang melibatkan saya secara langsung, iaitu dengan isu pentadbiran pusat perpindahan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen USJ 23 yang telah menimbulkan beberapa perselisihan dan juga saya anggap sebagai kesalahfahaman. Dan semalam pihak MPSJ, Majlis Bandaraya Subang Jaya, telah bertemu dengan pihak pengurusan sekolah dan bertemu dengan pihak-pihak yang menguruskan pusat-pusat perpindahan sementara itu daripada awal,
dan saya percaya telah mengharmonikan pengurusan dan pentadbiran di sana, dan saya anggap hal itu boleh dianggap selesai dan kita boleh move on ke depan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dan saya percaya semua pihak sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk menangani setiap persoalan dan isu-isu yang timbul, dan niatnya adalah untuk membantu dan memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan masyarakat di dalam negeri kita. Satu lagi perkara yang saya percaya boleh diambil perhatian dalam sidang media ini adalah berkenaan dengan pendaftaran sukarelawan yang turut mendapat pelbagai reaksi spontan dan reaksi balas daripada ramai masyarakat yang turut sampai di laman-laman sosial saya secara pribadi dan juga pimpinan-pimpinan kerajaan negeri. Biar saya jelaskan sekali lagi bahawa pendaftaran ini tidak bermaksud kelulusan, sebab kerajaan negeri tidak ada hak untuk membenarkan atau menghalang mana-mana pihak untuk melaksanakan tugas. Tapi pendaftaran ini adalah untuk usaha pelarasan dan jaminan keselamatan. Saya dimaklumkan ada 2 sukarelawan telah meninggal dunia akibat lemas ketika membantu proses-proses ini, dan inilah antara perkara yang menjadi isunya, sama ada dalam usaha menyelamatkan ataupun nasihat supaya berjaga-jaga, dan juga usaha pengumpulan data terhadap mangsa dan juga mereka yang terlibat. Kita tidak mahu mereka yang datang sebagai sukarelawan ingin bekerja, menabur bakti, memberikan perkhidmatan mereka, akhirnya mereka menjadi mangsa kepada bencana akibat kekurangan pelarasan dan mengurangkan koordinasi. Itu adalah hasrat kita, dan makluman itu sudah cukup untuk kita mengumpulkan rekod-rekod ini. Sebab jika ada, kita tak mahu berdoa, jika ada sebarang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan sebagainya, kita boleh menghubungi kepada pihak yang berwajib, kita boleh menghubungi kepada pihak yang terbabit, dan kita boleh reach out ataupun merapati kepada kelompok-kelompok yang melaksanakan aktiviti-aktiviti volunteerism dan juga kerja keras mereka membantu menyelamatkan, membersihkan sisa-sisa banjir dan sebagainya. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, kita memang sangat berbesar hati dengan kehadiran semua. Sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih. Tak mampu saya ucap terima kasih secara kesendirian satu persatu, orang perorangan. Tetapi dalam masa yang sama kita juga ingin dimaklumkan. Kalau ingin memaklumkan supaya kita mudah untuk koordinasi hal keselamatan, hal kesihatan dan juga hal koordinasi yang harus kita laksanakan supaya penumpuan dapat diberikan bersama-sama. Saudara dan tuan-tuan sekalian, saya juga ingin memaklumkan di sini. Saya lihat ada satu usaha yang telah dilaksanakan oleh Ahli Dewan Negeri Subang Jaya, iaitu Yang Berhormat Michelle Ng, yang telah membantu kita untuk menyalurkan sumbangan derma dan memaklumkan kepada kerajaan negeri pasukan sukarelawan mana dan juga kawasan sampah mana yang belum dipungut, iaitu laman web teguhbersama.com yang dikendalikan oleh beliau, dan saya lihat dia telah memberikan kesan yang sangat positif. Justru kalau ingin melaporkan pun boleh melalui laman web ini kepada dan sekaligus mereka akan menyalurkan kepada pihak kerajaan negeri supaya kita dapat mengawal selia dan juga membantu proses-proses pengurusan banjir selepas ini. Untuk makluman semua, saya telah menziarahi, melawat, mendapat maklumat-maklumat dari hampir ke semua pejabat-pejabat daerah sepanjang lawatan-lawatan. Hanya tinggal daerah Sepang yang belum saya lawati. Esok saya akan turun di Sepang. Dan kita melihat dan meneliti perkembangan daripada masa ke semasa dan kadar keparahan ataupun kadar kerosakan yang ditanggung sepanjang daripada peristiwa ini. Justru beberapa usaha kita telah laksanakan. Pertama, Yang Berhormat YB Harudin Osman sekarang ini dipertanggungjawabkan di daerah Hulu Langat, sebab daerah ini mengalami kerosakan yang sangat luar biasa, hasil terutamanya di Mukim Hulu Langat. Beberapa hari lepas kita dapati kadar kerugian ataupun jumlah keluarga yang terlibat di sana telah melebihi 3,500 keluarga
di daerah, di Mukim itu saja. Di Mukim itu saja, termasuk laporan ketua-ketua kampung. So sekarang Yang Berhormat Wabi Khairuddin akan in charge bersama-sama dengan pegawai daerah Hulu Langat Dr. Ani dan juga saudara Najmuddin, Haji Najmuddin, iaitu yang di-Pertua Majlis Perbadaran Kajang. Dan dalam masa yang sama kita turut mengadakan pertemuan dengan Kelang. Kita dapati saiz bencana seperti Seri Muda dan lokaliti-lokaliti tertentu juga merujuk di daerah Kelang, dan saudara Faizal telah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas beliau dan membantu seupayanya. Jadi untuk memperkukuhkan tugas tersebut, Kerajaan Negeri telah mengarahkan Yang Berhormat Datuk Teng Chang Kim sebagai salah satu ahli Dewan Negeri dan juga ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri daerah Kelang untuk memantau keseluruhan pelaksanaan pembersihan dan beberapa perkara-perkara yang ditimbulkan untuk lokaliti-lokaliti dan kawasan-kawasan terbabit. So dengan pelaksanaan ini kita dapat lihat beberapa improvement dapat dilihat, terutamanya dalam pelarasan sukarelawan dengan program pembersihan dan sebagainya di daerah Hulu Langat ataupun di daerah di Mukim Hulu Langat, dan juga saya percaya di Mukim Kelang juga, terutamanya di Seri Muda, dapat kita laksanakan dan dapat kita pertingkatkan daripada masa ke semasa. Ada maklumat lain kalau nak dilihat, borang-borang yang saya sebutkan tadi juga akan mula diedarkan mulai esok dan ia boleh dilaksanakan sekarang. Setakat anggaran awal pada ketika ini, anggaran awal kita telah kategorikan 3 keadaan infrastruktur, iaitu keadaan darurat, iaitu memerlukan sangat segera, keadaan segera yang memerlukan pelaksanaan segera, dan kadar biasa memerlukan biasa, iaitu ini adalah projek atau kategori kerosakan infrastruktur yang perlu dilaksanakan. Darurat maknanya sangat immediate, segera maknanya perlu dibuat juga dalam tempoh terdekat, sampailah dalam tempoh sebulan 2 bulan ini, dan biasa ialah mengikut kadar biasa. Untuk darurat saja kita anggarkan, kita memerlukan RM142,380,281. Ini melibatkan Jabatan Pengairan Saliran, Lembaga Urus Air, Jabatan Kerja Selangor, Jabatan Kerja Raya, Pengurusan Air Selangor, pejabat-pejabat tanah yang terlibat dengan kejadian ini. Untuk yang segera, kita anggarkan RM177,909,255 kita perlukan kos ini. Dan untuk kadar biasa sebanyak RM49,211,721, 49,211,721 ringgit diperlukan. Dan setakat hari ini setelah calculation kita buat, kita memerlukan sekitar RM369,501,257 setakat ini. Dan ia akan ditanggung sebahagian oleh pihak Kerajaan Negeri, dan sudah pasti senarai-senarai ini juga kita hantar kepada Kerajaan Persekutuan untuk kita laksanakan pelarasannya, terutamanya kerja-kerja yang kita anggap darurat, yang melibatkan Jabatan Pengairan Saliran, yang melibatkan jalan-jalan negeri, yang melibatkan darurat di mana segera. Jalan Persekutuan saja 39 juta, jalan negeri 63 juta. Ini yang saya rasa perlu segera kita laksanakan. Dan pengurusan Air Selangor 5.4 juta. Ini sudah telah dilaksanakan oleh pengurusan Air Selangor sebahagiannya, kerana ia melibatkan loji-loji rawatan yang terhenti ketika banjir melanda dan limpahan yang berlaku. Jadi itu sedikit sedikit penjelasan yang ingin saya bawakan. Saya buka sebarang soalan jika ada keperluan. Soalan? Yang online pun boleh selesai soalan. Ada? Tak ada soalan? Mustahil. Betul? Pasang-pasang mic tak dengar. Dah duduk belakang. Pakai mic. Hello, Ya. tanya, saya pada bantuan yang tadi kita lorongkan, iaitu RM1,000 pada masa meja RM10,000 pada masa meja meninggal dia.
ada tak bantuan yang akan ditanggung oleh kerajaan negeri dari segi pendidikan dan juga berbagai sektor yang tersebut? Kita sedang menilai dan kita sedang merangka. InsyaAllah prioriti kita adalah untuk menyelesaikan perkara asas. Jadi kita selesaikan pembersihan dan selepas itu kita akan berikan sumbangan yang asas yang saya percaya boleh menampung dan menampan sementara sebelum kita meneroka ataupun membantu sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, keusahawanan. Saya percaya ada sokongan-sokongan tersebut dan jika adanya perkara tersebut saya percaya kita akan umumkan selepas kita laksanakan hal pembersihan dan juga perkara-perkara asas selepas bencana ini berlaku. Sudah pasti ada tapi saya belum menandakan. Cuma yang hari ini kita akan cuba berikan dapur masak dan gas sebagaimana sumbangan yang telah kita dapat komitmen daripada beberapa syarikat individu dan kegunaan wang yang kita boleh gunakan nanti. Cuma kita perlu dapatkan nama dengan lebih detail dan terperinci. Mungkin tak dapat dengan segera, kita akan dapat daripada masa ke semasa. Sementara itu bakul-bakul makanan saya percaya secara personal para adun, MP, NGO juga telah menyerahkan dan insyaAllah kita juga akan sedang berusaha untuk menyediakan paling minimum satu bakul makanan untuk satu keluarga yang terjejas. Ini yang kita sedang laksanakan sekarang dan kita percaya kita boleh laksanakan. Dan sumbangan-sumbangan yang kita sebutkan, saya sebutkan tadi, saya letakkan sasaran untuk dimuktamadkan ataupun diselesaikan menjelang 31 hari bulan Januari 2022. Ya. Borang bantuan tu dia diletakkan ke PPS atau kita boleh print online seperti itu macam mana? Kita akan turut membenarkan untuk download online, tapi dalam masa yang sama di PPS juga kita akan ada dan sebagainya. Tapi sebagaimana saya sebut tadi, yang di PPS ni kita tidak memerlukan pendaftaran sebulan. Paling tidak 9,000 keluarga dah tak perlu. Sebab kita dah ada senarai tersebut. Yang pentingnya ialah pihak pegawai kita perlu mengkategorikan mereka daripada keluarga-keluarga dan sebagainya. Selepas tu kita akan laksanakan program pemberian ataupun sumbangan. Tapi yang selebihnya iaitu mereka yang tidak berpindah. Nanti kita akan buka one stop center. Dalam pada masa yang sama kita turut akan mengarahkan jentera kita atau sukarelawan kita seperti tim Selangor dan juga SURF. Dan jika ada siapa yang berminat ingin menyertai boleh, kita cuba pergi rumah ke rumah bagi mereka yang not reachable selain daripada one stop center yang saya maklumkan tadi. Ya. Mengenai permintaan rakyat di sosial media, segelintir rakyat meminta untuk mengeluarkan wang simpanan KWSP mereka. Itu apa sebenarnya? Itu kita serahkan pada kerajaan persekutuan sebab itu di luar bidang kuasa saya, jadi saya rasa saya tidak boleh memberikan maklumat. Sebabnya kita kena sedar KWSP ada fungsinya yang tertentu, ada sasarannya yang tertentu. Jadi ada berbagai pertimbangan yang akan dikemukakan tentang wang KWSP. Nak jamin masa yang pendek ini ataupun ingin menjamin kehidupan di masa emas nanti ataupun di warga selepas waktu berpencen nanti. Kebanyakan daripada penyimpan-penyimpan ataupun penjarum-penjarum tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk kesihatan mereka ataupun untuk kehidupan selepas pencen. Dan begitu ramai kita jumpa mereka yang terpaksa bekerja selepas pencen daripada tempoh yang lama. Dan ini mungkin pertimbangan satu perkara. Tapi dalam pertimbangan kedua ialah bagaimana kita memberikan sokongan dan bantuan selepas bencana. Ini saya anggap pihak pentadbiran kerajaan persekutuan mempunyai pertimbangannya dan saya dengar Perdana Menteri beberapa hari lepas sebut bahawa mereka tak ada perancangan itu. Jadi secara detail dan terperinci itu saya rasa kena dirujuk kepada Perdana Menteri dan Menteri yang berkenaan, Menteri Kewangan. Menteri, boleh komen sikit berkenaan katanya lebuh raya, pembinaan lebuh raya IKPE adalah antara punca banjir di Bulangan. Yang pastinya daripada maklumat yang saya perolehi terutamanya, saya tidak dimaklumkan hal berkenaan. Itu mungkin pandangan yang telah diterima, saya akan rujuk pada Perdana Menteri sebab dikatakan Perdana Menteri menyebutkan perkataan itu. Justru daripada taklimat awal memang ia berpunca daripada kepala air yang jatuh daripada kawasan pergunungan di sekitar tu. Dan dengan sebab itu daripada Simpang Perebas sampai ke Kuala Kelawang
kita ada 30 poin tanah-tanah runtuh. Ini bermakna takungan air yang besar daripada kawasan pergunungan itu telah turun dan menjadi kepala air dan turut menyeret beberapa sampah, longgokan dan kayu-kayan untuk sampai ke Batu 14 dan kawasan Sungai Lu dan kawasan persekitarannya. Dan semalam saya berjumpa dengan Datuk Seri Saini Ujang sebagai contoh. Beliau memaklumkan kalau kita lihat kadar turun hujan di Raub pada tanggal 18 hari bulan Disember mencecah 800 mm. 800 mm. Jadi banjaran Titiwangsa tersebut telah menjadi penghadang dan selebihnya telah sampai ke negeri Selangor. Sebab itu kita catatkan 300 hingga 400 mm. Jadi pertakungan air di kawasan tersebutlah yang telah mengalir di kawasan Hulu Langat dan menyebabkan banjir yang luar biasa, dan sebahagiannya mengalir ke kawasan Kuala Langat selepas itu dan turut melebatkan jumlah hujan yang besar di Kelang yang mencatatkan lebih 400 mm. Jadi itu yang dimaklumkan. Saya tak tahu pasal detail about highway, tetapi lumpur dan sebagainya itu kena dirujuk daripada pakar lah apa yang berlaku. Yang pasti di Kuala Selangor, yes, saya sendiri datang di Kuala Selangor, kita dapati ada satu pylon tiang untuk membina satu lebuh raya telah memotong satu ban di Kampung Asahan, dan sebabkan itu memang air melimpah di Kampung Asahan. Dan hari ini semenjak semalam dan hari ini kita dah berjaya mengeluarkan jumlah yang banyak air. InsyaAllah paling kurang esok, tapi insyaAllah hari ini kita akan dapat lihat penyurutan yang signifikan di kawasan Kuala Selangor. Okey? Datuk Seri, boleh komen sikit berkenaan tanah runtuh dekat asrama UIA? Itu kita sedang dapat laporan. I think unit bencana harus dapatkan segera, dan kita berharap pihak pengurusan UIA memberikan maklum balas tersebut untuk tindakan-tindakan susulan yang sepatutnya dan memanggil jabatan-jabatan tertentu untuk kita mengawal sebarang kemungkinan bencana yang boleh melanda di kawasan tersebut. Okey? Ada lagi? Datuk Seri, sorry nak tanya isu sikit boleh? Boleh. Terima kasih. Datuk Seri, saya Datuk Seri dah baca kot posting Perdana Menteri Datuk Seri Najib berhubung dengan Capital City yang pada mulanya dirancang yang tadi buat di kerajaan PN 2000 tahun 2000 sudah, dan tetapi dibatalkan oleh kerajaan PN. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan ini akan mempertimbangkan membuat satu projek seperti Time City pada masa yang akan datang untuk menghindari kawasan budaya banjir semula bagi Datuk Seri? Ya, sebagaimana yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dalam lawatan baginda dan juga berkenan baginda menziarahi sekitar kawasan Seri Muda, supaya pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dan semua agensi untuk duduk semula merangka satu pelan bagaimana untuk mengelakkan kemungkinan banjir-banjir yang sebegini dapat berulang ataupun berulang kembali. Cuma adakah Canal City jawapannya? Kita kena lihatlah the amount of water yang boleh ditampung untuk satu-satu kejadian. Kalau amount of water yang boleh ditampung tu masih lagi tak dapat menampung sebagaimana turunnya 300 mm dan 400 mm, kita sebutlah namanya Canal City ke Tower City ke, dia tidak akan dapat menyelesaikan. Isunya ialah bagaimana pada saat-saat tertentu ia boleh menampung lebih daripada 100 mm sebagaimana sebahagian projek-projek yang kita nak laksanakan. Dan ia termasuk beberapa permohonan kita kepada Kerajaan Persekutuan dalam rancangan Malaysia ke-12 berjumlah lebih daripada 1.5 bilion desat saya untuk mengatasi masalah banjir yang ada di dalam negeri Selangor. Tapi pada ketika ini kita kena rujuk beberapa peristiwa dan kejadian banjir pada tahun pertengahan tahun 2005-2006 tak silap saya di negeri Johor, kejadian banjir di negeri Kelantan 2014, kejadian banjir di negeri Pulau Pinang pada tahun 2017. Kesemua laporan-laporan ini mencatatkan tragedi dan kisah yang sama, iaitu jumlah turun hujan yang luar biasa dan melebihi daripada kadar biasa, dan melibatkan kawasan-kawasan yang jarang ditenggelami air, kawasan yang sudah ditenggelami air melibatkan penenggelaman air yang luar biasa,
dan melibatkan kehilangan nyawa dan mangsa dan nilai yang berbilion-bilion ringgit. Rujuk balik, saya rasa internet tidak lupa di Kelantan, di Johor dan negeri Pulau Pinang. Peristiwanya hampir sama, cuma kali ini dia jatuh di negeri Selangor dan juga jatuh di negeri Pahang. Pahang masih lagi pada ketika ini airnya belum bertakung. Paling tidak saya boleh anggap di negeri Selangor lebih 90% kawasannya sudah surut. Ada sebahagiannya belum balik lagi ke rumah sebab rumah tu tak boleh diduduki ataupun belum selamat untuk diduduki. Tapi paling tidak kita sudah menyelesaikan isu takungan air dan genangan air, kecuali di Kuala Selangor pada saat saya di Kampung Asahan dan Parit Mahang, dua tempat ini. Lain-lain tempat saya rasa sudah surut dengan banyak, paling tidak boleh dilawat, paling tidak boleh dibersihkan rumah-rumah. Okey? Clear? Ada lagi soalan terakhir? Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya akan maklumkan bila sidang medianya. Kalau tidak hari-hari pun kita akan lebih kerap supaya saya boleh maklumkan jumlah penerima dan maklumkan kejadian terkini ataupun isu-isu terkini yang berbangkit dalam pengurusan banjir. Sekali lagi bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak daripada kerajaan persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri, pihak PDT, orang perorangan, individu dan juga badan-badan sukarelawan, badan-badan politik yang masih berpusu-pusu ke negeri Selangor membantu proses pemulihan, dan kita berharap agar perkara itu dapat diselaraskan untuk koordinasi yang paling berkesan dan bermanfaat, dan kerana kita ingin segera pulih daripada kejadian banjir yang tidak dijangkakan. Terima kasih.